Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Boleh guna ke salam satu Malaysia? Tak apalah. Salam PKP. Hai semua. Kau sihat ke tidak? Sihat saja macam biasa lah. Kau sihat, Mira? Sihat. Untuk pendengar podcast Kotak Suara semua, kita orang berjauh lah macam biasalah time PKP ni. Farah dia memang akan lari balik ke Pulau Pinang. Biasalah. COVID memang tak ada pun kat Penang. Sebab tu aku lari balik Penang kan. So Farah, hari ni kita bersama dengan siapa? Hari ini sekali lagi setelah sekian lama kita bersama tetamu intern kita dulu. Siapa yang ingat tajuk intern iaitu Hayatun Nufus atau lebih mesra lagi dikenali sebagai Yat. Hai Yat. Hi. I'm back. Suara Doraemon dia lama tak dengar. Okay, Yat. Hari ni kita nak cerita pasal apa? Hari ni kita nak cakap pasal ragam Malaysia. Salahkah aku? Salahkah aku? Kenapa salahkah aku? Hari ni kita akan cerita tentang, basically kita akan cakap pasal salah silap keturunan lah. Yat ni ada keturunan Indonesia. So, salahkah aku ni maksudnya salah ke? Aku ada keturunan macam ni. Salah ke? Parents aku ada keturunan daripada negara jiran. Macam tu. Kes Yat lain. So, macam Mira, Atuk Mira India Muslim, kahwin dengan nenek Mira Melayu. So, dapat yang Mira lah, mamak lah. Jadi, Mira ni kira ada keturunan India. Tak sama dengan kes Yat. Tapi sebelum kita tanya Yat, Farah, kau ada darah campuran juga ke? Ada. Sebenarnya aku lebih kurang Yat jugalah kot. Aku atuk aku dia orang Indonesia. Dia kahwin dengan nenek aku dia orang Melayu. So kira ketua cukai Indonesia jugalah. Baru tahu. Aku pernah cerita lah. Mana ada? Kau tak pernah cerita. Kita tak tahu kan. Kita tahu kau orang Pinang ni. Biasalah aku mungkin sebab aku kacukan kan. Ya memang betul-betul orang Indonesia. So cerita aku tu macam tenggelam terus. Macam okay. Okay. So boleh tak Yat ceritakan dulu Yat punya salah silah keturunan keluarga. Mungkin kat luar sana ada yang macam nak kenal siapa Yat ni. Mana tahu jodoh kan. Macam daripada sini kan. Nanti mesej kat Yat nanti. Saya kenal awak daripada podcast. Gitu. Kena promote diri. Okay, macam Mira dengan Farah, kira macam atuk lah kan. Atuk ada keturunan dekat India lah, dia keturunan dari Indonesia lah. Macam Yat memang mak ayah daripada sana. Mak ayah daripada Indonesia, satu kampung. And Yat dengan adik-adik memang lahir sini lah. Itu je. Kalau macam korang masih lagi ada keturunan. Oh, aku ada keturunan dari sana. Yat memang keturunan dari sana. Tapi Yat asli dari sana. Macam tu. Yat cakap Indonesia sikit. Yat boleh lah. Okay, so kiranya macam Yat ni memang parents dia ni memang betul-betul pure berhijrah pada sana. Bukan macam kalau macam aku dengan Mira dia macam dah lama keturunan yang kira tu atuk tu lah yang berhijrah. Tapi kalau Yat memang mak ayah dia yang berhijrah. So kira Yat ni macam generasi kedua. Kira yang macam dekat lah. Okay Yat. Jadi memandangkan Yat memang mak ayah orang Indonesia. Tapi Yat dilahirkan dekat Malaysia kan. So Yat dikira sebagai memang dapatlah kewarganegaraan Malaysia tu. Tapi faham je lah kan orang macam biasalah orang-orang Malaysia ni kadang-kadang dia macam mak ayah kau orang Indonesia tapi macam mana kau orang Malaysia pula? Mana ada, mana boleh macam tu, kau ikut mak ayah kau orang Indonesia juga. Jadi Yat pernah berdepan dengan soalan macam tu? Sebenarnya ada je yang persoalkan kewarganegaraan tu. Tapi kalau ikutkan, ni cerita panjang lah cerita panjang cerita sila. Macam Yat dapat IC atau warga negara Malaysia masa tu umur Yat 15 tahun. Korang dapat IC masa umur 12 tahun, betul tak? Betul. Yat dapat 15 tahun. Yat dapat umur 15 tahun. Masa tu dokumen kita punya legal dekat Malaysia ni kan ketat sikit untuk warga negara asing nak dapatkan kewarganegaraan Malaysia. So
Yet ada macam dokumen ada yang tak cukup ke, maybe daripada mak ayah, dokumen yang tak cukup ke apa, and terpaksa naik turun mahkamah untuk dapatkan kewarganegaraan tu. Tapi ambil masa lah, memang Yat umur 15 tahun, Yat baru dapat IC. Dan masa sekolah, Yat pernah digantung setahun, tak boleh pergi sekolah disebabkan IC. Macam tu. Serius lah. Ya, betul. Tingkatan 1 tu, hujung je. Kan kita kan ada periksa akhir tahun. Yat tak start daripada periksa akhir tahun sampai tingkatan 2, Yat tak masuk sekolah. Kena gantung. Jadi sepanjang tempoh tu Yat belajar macam mana? Dia memang betul-betul gantung sekolah termasuk Ya, elok gantung. belajaran sekali ke ataupun like macam gantung sekolah tapi still Yat belajar pada rumah? Gantung sekolah, gantung sekali dengan pelajaran. So, Yat tak boleh nak belajar apa semua yang tak boleh. So maksudnya Yat lambat setahun lah. So, tingkatan 3 Yat jadi bodoh lah sebab tak tahu apa-apa kan. Oh maksudnya Yat terus masuk tingkatan 2 lah. Ya, terus masuk tingkatan 2 tapi masa tu nak dekat periksa akhir tahun. Sebulan sebelum periksa akhir tahun baru Yat masuk sekolah. Selalu Farah aku dengar orang kena gantung sekolah ni sebab orang ikut tak elok. Disiplin teruk sangat. Ini first time aku dengar. Sebab IC. Betul. Ya, betul. Sebabkan kewarganegaraan sahaja. Lagi boleh tak Yat cerita lagi kisah, maksudnya itu salah satu lah sekolah. Mungkin persepsi penerimaan orang terhadap Yat. Sebab Yat kan orang cakap ada keturunan Indonesia. Biasa macam orang tak nak tahu, maksudnya macam secara kita cakap kalau ikut masyarakat mostly macam orang Indonesia ni orang tak nak kawan ataupun orang pandang macam banyak masalah. So macam mana? Betul. Yang ni yang Yat lalui lah. Tapi Alhamdulillah adik-adik tak pernah lalui apa Yat lalui sebelum ni. Orang akan macam Yat dulu introvert tau. Yat pilih kawan. Yat tahu orang ni tak suka Yat. So Yat jangan kawan dengan dia. Yat dulu memang macam tu. Tapi sekarang Alhamdulillah ramai orang nak kawan dengan Yat. Dia macam tak ada apalah, semua boleh terima Yat daripada keturunan Indon. Tapi dulu macam contohlah kan, kalau dulu kan kita ada MySpace sebelum Facebook. Lepas tu bila kita nak berkenal, orang akan tanya, kau keturunan daripada mana? Lepas tu bila kita cakap daripada Indonesia, aku tak nak kawan dengan orang Indonesia sebab orang Indonesia ni jahat. Dia macam pukul rata dengan semua orang Indonesia. Sedangkan kau tak, mungkin lah. Korang pernah berkawan dengan ataupun pernah duduk sekali sekelompok dengan orang Indonesia dan orang Indonesia tu jahat. And dia pukul rata untuk semua orang. Orang Indonesia ni jahat, so tak payah kawan. Yat pernah macam tu. And dekat sekolah pun selalu juga lah macam tak payahlah dia tu orang Indonesia. Orang Indonesia sendiri pun yang Yat kenal bila diorang nak cakap jahat, diorang nakal ke apa, diorang pun selalu ejek kita juga. Indonesia dengan Indonesia pernah ejek sesama sendiri. Bukan daripada orang Malaysia saja, tapi orang Indonesia pun sama juga macam tu. Habis parents Yat tahu tak macam Yat kena pulau hanya sebab ada keturunan Indonesia? Tahu. Yat adalah cerita. Ada yang macam ada certain part macam dah terlampau ekstrim ke apa, tak adalah cerita sangat macam tu. Ada tak pengalaman yang Yat memang tak boleh lupakan lah? Yang Yat tak boleh terima? Yang ni kelakar. Yat punya tempat, Yat rahsiakan kat mana rumah Yat. Yat punya tempat ni kebanyakannya ada, nak cakap banyak orang Indonesia, ya. Banyak orang Melayu pun, ya. Macam half-half lah. Pernah lah satu hari tu Yat tak tahu Yat daripada mana. Yat nak balik rumah tapi masa tu ada polis. Ada polis. Tiba dia soal Yat. Sebelum ni Yat tak pernah, dia bila jumpa polis ke apa tak pernah lah kena soal ke apa. Tapi ni betul-betul nak balik rumah. Dia tengah soal orang lain tapi dah lepas. Lepas tu cepat Yat pula dia soal. Dia soal macam ni. Ada pasport? Dia dah rasa ni nak jawab apa masa tu. Tak adalah. Farah ada pasport tak? Aku rasa kalau aku kat tempat tu aku bagi IC. In fact aku
sebenarnya pernah berdepan dengan situasi tu sebenarnya. Okay, kejap lagi. Aku nak dengar lu cerita dia. Pernah je. Tapi kalau aku Okay. hulur je IC. Ada IC. Macam tu orang hulur IC kan. Macam dia Mm-mm. tanya, okay, ada pasport? Sekejap pun cakap Saya tak ada pasport. cakap lah tak ada pasport. Cik, saya memang tak ada pasport. Kenapa awak tak ada pasport? Memang saya tak ada pasport. Kenapa nak kena ada pasport? Ya, macam tu kan. Okay, dah jom ikut balai. Okay, jom lah. Bila lagi Dah nak lah. naik kereta polis? Dia lah naik kereta polis tak tu. Lepas tu kena angkut pergi Dalam balai. perjalanan, ya betul. Dalam perjalanan pergi ke balai, lihat call ayah. Ayah, Alung ni naik kereta ni, kereta polis. Ayah cakap, dah kenapa? Oh lah, pegawai ni cakap ada pasport. Alung cakap tak ada. Lepas tu ayah cakap, kenapa? Dia tak ada cakap pasal IC. Kawan kan ada IC. Dia tak cakap pasal IC, ada tadi pasport. Pegawai kat dalam. Pegawai kat dalam tu, dia macam berhenti lah kan. Awak ni ada IC ke? Ya cik, saya memang ada IC tapi saya tak ada pasport. Abang Ya lu betul lu. Kenapa awak tak cakap dari tadi? Masa tu ya 18 ke 20 macam tak ingat Ya lah. Allah. Tak, itu menunjukkan orang Indonesia tak semuanya yang tak berkelakuan baik. And bukti kat sini, Iyad sendiri kau tengok dia boleh ikut, dia lurus je. Orang tanya tu tak ada pasport, tak ada pasport. Padahal ada IC. Dah kena angkut. Lepas tu Yes. Memang pasport-pasport lah tak ada. Pasport lah kan. Lepas tu Yak cakap lah, tadi cik cakap apa? Cik tanya apa? Pasport kan? Saya memang cakap saya tak ada pasport sebab saya memang tak ada pasport. Saya nak pergi mana? Ada pasport nak pergi mana? Sebab saya ada kat Malaysia. Yak cakap macam tu. Lepas tu dia kata, ya Allah yang kau pergi cakap macam ni, kenapa kau tunjuk je lah IC kau? Dia kata macam tu. So macam, Tak, ni dia tu kata daripada hantar awal balik kat buat assumption sendiri. Tanya pasport je, tuduh Ha. apa. Dia cakap dengan dia, kenapa tak tanya ada pasport? Kalau saya cakap tak ada IC. Barulah saya bagi IC saya. Cik, tanya At ada least pasport. dia tu pun tanyalah orang Malaysia ke. Yang tu lah, yang tu soalan dia sepatutnya. Iyad pun lurus je. Lepas tu macam mana? Bagus dua-dua pergi balai. Tak, masalahnya bangga ni. Ayah, Alung naik kereta. Itu boleh. Macam orang bawa dia pergi jalan pula kan. Bila lagi nak rasa? Okay, macam mana pengakhiran cerita tu? Bila dah sampai, lepas dia stop, lepas tu dia tanya Iyad macam tu, lepas tu? Hantarlah balik kat tempat yang mana yang diangkut Iyad tu. Nasib baik dia tak suruh balik sendiri. Dia Iyad macam fikirlah kalau dah sampai balai polis, dia serah Iyad dekat balai, apa yang nak jawab sebenarnya masa tu? Adakah pegawai ni akan diambil tindakan ataupun sebaliknya? Dia tak tahu macam mana cerita dia. Yang tu kelakar. Itu Pengalaman kelakar. lah. Ya betul. Kelakar. Okay Farhan, kau punya kes pula macam mana? Tak. Okay, dekat Penang lah. Benda ni jadi masa dekat Penang lah. Aku tak pernah kena lah benda ni. Sebabnya like macam bagi aku, walaupun aku ada keturunan Indonesia, tapi muka aku ni tak ada lah menunjukkan yang macam aku ada genetik Indonesia. Tapi lepas kejadian tu berlaku, macam aku macam baru terfikir, mungkin sebenarnya aku ada genetik Indonesia tu kat muka aku. Cuma aku je tak pernah sedar. Okay, dekat Penang ada satu tempat ni. Nama dia Kompleks Bukit Jambul. Dan tempat ni memang orang-orang asing suka berkumpul lah. Sebabnya dekat sebelah bangunan ni ada satu kondo. Dan kondo tu selalu macam dijadikan asrama macam pekerja-pekerja asing tau. Kan dia macam dekat KL mesti ada tempat-tempat macam tu kan. Macam ada satu tempat ni. Okay, memang Majlis orang dia suka je. sumbat. Memang Majlis suka sumbat, semua orang pekerja asing semua kat situ. So begitu jugalah dekat Kompleks Bukit Jambul ni. So dia orang sukalah melepak dekat Kompleks Bukit Jambul ni kan. So nak jadi ke cerita, bila dah jadi macam tu, macam bapak aku pun selalu pesan kat aku, kata okay pergi Bukit Jambul tu bawa IC. Dah lah muka hang pun macam orang Indonesia. Lepas tu aku pun macam mana ada orang tak pernah cakap pun. Apa ni memandai je.
Tapi tu satu hari tu aku tak, sebelum tu aku pergi memang tak pernah kena. Like macam polis lalu lalang pun yang dia tengok aku, dia pun lalu macam tu. Dia tahan orang lain. Hari tu memang kau nampak macam orang Indonesia kot. Tak tahulah. Mungkin sebab aku pakai skirt pendek ke apa, baju ketat pula. Aku tak tahulah, mungkin dressing kot aku rasa kan. Dressing lah. Aku salahkan dressing aku lah tadi kan. Sebab sebelum tu memang tak pernah kena. Lalu lah saya berkata aku tak pernah Patutlah pun. Patutlah kau pernah cerita ada orang cop kau orang Indonesia. Betul. Lepas tu naik cerita masa tu aku baru nak masuk kan komplek Bukit Jambu, tiba-tiba ada polis tahan aku. Dia macam, tapi dia tanya aku macam ni orang mana ni? Aku katalah orang Malaysia. Tak, aku dah kata aku orang Malaysia kan. Dia tak percaya. Dia ingat aku fake accent aku. Dia kata, pandai cakap Melayu kan. Dia tak percaya weh. Lepas tu nasib baik lah time tu. Aku bawa IC aku sebab salah aku lupa. Biasalah masa tu aku umur 17 tahun. Biasalah budak-budak sekolah yang ada lupa IC. Tapi hari tu aku tak lupa IC. Aku terus bawa keluar IC aku. Lepas tu dia tengok IC aku, dia terdiam terus. Lepas polis tu dia bagi balik IC kat aku, dia terus belah macam tu je. Lepas dia menuduh aku, dia kata aku menipu accent aku. Dia kata pandai cakap Melayu kan. Aku ingat lagi sampai sekarang. Tapi kan aku berpura-pura lah dia orang Malaysia macam tu. kalau untuk Mira tak pernah experience lah benda-benda macam ni. Tapi yang Mira rasa kan, kenapa kalau negara lain tak pula dilayan macam ni? Kenapa negara Indonesia, contoh Nepal, Bangladesh, mesti macam, bukanlah nak cakap dilayan macam diperlekehkan, tapi korang faham kan maksud Mira? Faham. Cuba kalau cakap macam kau daripada mana? Kau mix England. Wow. Rusia. Wow. Memang kau buatlah apa pun memang akan dipandang, okay dia ada mix macam ni, tak apa. Tapi kalau mix Indonesia, mesti macam ada je yang persepsi negatif orang cakap. Betul. Aku rasa bagi pendapat aku lah, mungkin masyarakat kita ni dah terdedah dengan stigmatization kot. Sebabnya bila sebut pasal orang Indonesia je, kalau orang akan bayangkan pekerja asing. Dia orang datang cari rezeki kat tempat kita. So macam dia orang bekerja untuk kita, so sebenarnya kita lagi tinggi, taraf kita lagi tinggi pada dia orang. Something like that lah. So bila jadi macam tu, semua orang kena macam pukul sama rata. Semua orang Indonesia kena pukul sama rata. Kiranya macam it's not good lah. Sebab kita macam anggap diri kita lagi tinggi pada dia orang. Sebab dia orang yang datang dekat tempat kita dengan skala yang besar. Lepas tu kerja dengan kita. Tambah pula dengan kes macam pendatang asing tanpa izin kan. Dan yang kebanyakan dia orang Indonesia. So lagilah dia orang macam tengok tu tetap parti. Tetap datang masuk dengan kita tanpa izin. Lepas tu curi kerja pada kita. Something like that lah. So bila jadi macam tu, semua kena pukul sama rata. Padahal ada je yang macam golongan-golongan. Macam contoh aku ada seorang kawan tu, dia memang orang Indonesia yang pure punya. Macam lah. Cuma beza dia still orang Indonesia lah. Macam ayah dia pesyarah. Memang kaya lah. Tapi dia bila masuk sekolah, orang macam orang pernah tanya dia, mak awak kerja apa? Kerja kilang ke? Ayah awak kerja apa? Kerja buruh binaan ke? Padahal ayah dia pesyarah senior lecturer lagi. Tapi bila once orang masuk tu, orang tu terus macam pukul sama rata. Okay, ayah ke either buruh binaan ataupun kerja kilang. Macam tak ada pun tanya dia. Like macam ayah kerja apa? Kalau macam kita kan, kalau macam kau Mira kan, mesti orang kalau tanya, okay ayah kerja apa? Lepas tu kata, okay kerja polis. Tak adalah macam dia kata, ayah kau mesti kerja ni kan, kerja kerja buat batu bata kan, macam tu. Tak ada. Tapi kalau macam tu aku nampak sendiri. So aku macam kesal. Lepas tu bila dia kata ayah dia lecturer, semua orang terus terdiam. Betul tu persepsi orang kan. Tapi macam Yat, parents Yat datang Malaysia bila Yat? Lama dah. Macam mak Yat masa dia umur 16 tahun. 12 tahun dah dekat Malaysia. Ayah lama dah. Daripada 80-an dah dekat Malaysia. Dia lama juga. Korang dah menetap dekat Malaysia ni memang lama lah. Ya, betul. Kiranya kalau ikutkan mak Yat dah memang ada IC sini lah, tapi disebabkan dulu kan bila diorang buka untuk kira warga negara asing yang nak adakan IC dekat Malaysia,
diorang boleh buat, tapi macam Mak Yat ni dia dah banyak kali kena tipu dengan ejen. Tapi alhamdulillah lah sebab Yat memang pure orang Malaysia. Memang ada keturunan Indonesia. Kampung Yat pun kat Indonesia kan? Ya, kita naik kapal terbang. Awak naik apa? Kita naik bas je Yat. Kita tak naik tak lalu udara. Alah, hai. Sedih lah macam ni. Aku pernah masa aku kat TBS nak balik. Okay, bila nak balik kat TBS tu, kita kena scan tiket tau. So bila scan tiket, kat situ kan ada polis bantuan. So bila aku dengan kakak aku lepas, so belakang aku ni ada warga negara, aku tak ingat Nepal kot. So dia touch dia punya QR code tu. Lepas tu tak masuk tau. Polis tu buat bodoh je. Lepas tu dia cakap apa? Kalau saya buat boleh, awak nak bagi saya apa? Dia cakap macam tu. Yang tu selalu Betul. dan selalu nampak lah macam kenapa nak kena layan macam warga negara ini baik-baik tapi warga negara lain kurang, layanan kurang. Tak semua, tapi bila ada yang macam layan nak tak nak tu kita dah rasa macam tak best lah dia punya pandangan orang luar terhadap kita punya ni lah, kita punya adab dekat Malaysia ni macam mana. Betul. Sedangkan apa yang Yat fikir, contohlah kan, macam Yat lahir sini, Yat sekolah sini, and Yat lalui apa yang macam ejekan ke apa ke, tapi bila Yat tengok dekat Indonesia, orang luar datang ke Indonesia, belajar dekat sana, diorang welcome tau, diorang memang sambut gila. Wah, diorang baru kita boleh cakap bahasa diorang, kita boleh belajar diorang punya diorang punya culture macam mana. Diorang welcome gila. Dekat Malaysia, kenapa kat Malaysia ni bukan semua Dia cakap bukan semua. Kenapa kat Malaysia ni ada certain yang macam, oh kau ni daripada England nak kena cakap ni, mesti kau ni dia ada benda yang macam kenapa kau daripada England nak datang sini macam tu. Sedangkan kita datang, kita nak belajar, kita nak kerja, sama juga macam kita pergi luar negara, kita nak belajar, kita nak kerja. Kenapa tak layan semua orang sama? Kenapa nak kena asingkan? Itulah yang kita sampai hari ni Mira rasa kita masih tak boleh dapat jawapan lah sebab dia simple sebab walaupun macam Yat, kisah Yat ni melibatkan Yat warga Indonesia. Kacaukan mix campuran pun orang boleh ejek ini kan. Pun cakap memang pure. Yes. So memang memang luar daripada golongan Melayu, Cina, India tu lah. Kira macam lagi lain-lain tu, yang kategori lain-lain tu. Ada lagi yang ejek, mengejek ataupun membandingkan keturunan, bukan kewarganegaraan, membandingkan keturunan rasanya daripada mak bapak jugalah kena terapkan dekat anak-anak ni. Jangan buat macam ni. Kena macam ni. Kena hormat orang ni. Kalau kau tak hormat orang ni takkan hormat kau. Dan Yat takut mana yang jadi macam Yat yang kena ejek ke apa, macam kena bully ke apa kan. Yat takut diorang sampai besar, diorang tak ada keyakinan diri untuk cari kawan baru. Diorang lagi special dengan kawan yang macam yang terima diorang saja. Yat takut gila sebab benda ni terjadi dekat diri Yat sendiri. Sampai Yat dah boleh Yat bekerja baru Yat macam orang ni nak berkawan dengan aku, orang ni tak memilih siapa aku. Yat tak nak lah budak-budak yang kat luar sana ke siapa yang kat luar sana yang kena jadi situasi macam ni. Okay. Antara input yang baik jugalah. Tak nak apa orang cakap, tekanan dari segi dalaman, perasaan, emosi, itu lagi susah tau sebenarnya. Mia nak tanya satu soalan sebelum kita tutup lah kan, tutup podcast ni. Apa benda yang Yat tak suka bila dikaitkan dengan Indonesia? Okay, satu, Yat tak suka perkataan Indon. Sedangkan kita ada nama penuh dia, Indonesia. Kau rakyat Indonesia ke? Kau keturunan Indonesia ke? Kan molek daripada kita dengar
perkataan, weh kau orang Indon ke? Yat tak suka gila perkataan tu. Yat tak tahu kenapa tapi memang Yat tak suka. Lepas Tapi tu, tak silap Mira, memang ramai pun orang tak suka ah, dipanggil macam tu. Dia macam tak macam sopan. mengejek, tak sopan gila. Macam hina kan? Ya betul. Lepas tu yang kedua, Yat tak suka macam kita selalu diterapkan rakyat Malaysia ni kebanyakan daripada Indonesia. Kebanyakan keturunan daripada Indonesia. Mungkin daripada nenek moyang apa semua tapi ada yang menidakkan. Betul tak? Ada tak yang menidakkan pasal keturunan? Kita ni bagi Yat lah. Ni pandangan Yat. Bagi Yat, semua orang boleh menidakkan keturunan. Tapi kalau boleh kita cari siapa keturunan kita. Dari mana asal usul kita. Nenek moyang kita daripada mana. Yang tu salah satu jugalah untuk tahu kita ni keturunan, contohlah aku ni keturunan Kelantan. Tak ada aku Kelantan Malaysia. Sedangkan nenek moyang ada berasal daripada Siam. Betul tak? Mesti ada yang tidak. Kira dia macam tak nak mengaku dia orang macam Ya. siap. Kenapa nak malu dengan keturunan yang silam tu? Masa silam tu kenapa nak malu? Bawa je lah ke depan. Bagi tahu anak-anak. Okay, apa yang aku boleh simpulkan dekat sini adalah kita janganlah stigmatize orang. Sebab semua orang tak sama. Like macam orang Melayu pun ada keburukan dia. Orang Indonesia pun ada kebaikan dan keburukan dia juga. Dan bila macam terjadi kes macam Yat ni di mana mak ayah dia orang Indonesia, lepas tu dia lahir dia dapat kewarganegaraan dekat sini. Kita janganlah macam layan dia buruk. Even kalau dia macam Yat macam taraf dia macam dia penduduk tetap kan. Kita still layan baik lah. Kita layan dia sebagai manusia. Kita layan dia macam mana dia nak kita nak dilayan. Macam tu. Bagi kau pula? Kalau sebelum bagi aku, kita tanya dulu lah Yat, kata-kata terakhir daripada Yat. Nanti Mira boleh simpulkan segala-galanya. Kata terakhir mana-mana yang ada keturunan selain daripada Malaysia, selain daripada Melayu, keturunan daripada luar ke apa ke, jangan malu, jangan rasa macam tak naklah apa ni nanti orang ejek aku, so jangan rasa takut. Itu adalah keturunan sahaja. Siapa kita untuk ke depan tu kita lah. Maksudnya macam adab kita sebagai orang untuk tidak mengejek keturunan. Keturunan tu jangan rasa malu. Jangan rasa malu. Bawa je. Kau keturunan apa? Oh aku sebenarnya keturunan sini. Okay, what? Kita ada rasa macam uniknya. Kau daripada sana, mesti kau pernah pergi sana kan? Mesti best kataan. Apa yang Mira boleh simpulkan kalau daripada Mira pula, Mira memang setuju apa yang Farah cakap tadi and apa yang Yat cakap juga, jangan malu dengan keturunan. And at the same time bagi Mira, kita kena layan sebagai manusia, kita kena layan sama rata walaupun berbeza bangsa, beza kaum, beza warga negara. Memang kita pun ada baik buruk kita, orang tu pun ada baik buruk kita, tapi semua orang layak dilayan dengan baik. So maksudnya dari segi ejekan, dari segi bully ni tak semestinya dengan fizikal. Daripada kata-kata pun memang boleh bagikan satu tekanan sampai membesar. So maksudnya kat sini itu mungkin didikan mak bapak. Sometimes mak bapak dah didik juga, tapi dia punya kawan-kawan ke, ikutan ke, tapi semuanya start daripada rumah. So maksudnya dekat sini semua orang layan dengan sama rata. Satu. Yang kedua, jangan malu dengan keturunan. Jangan rasa salah ke aku dilahirkan dalam keturunan macam ni. So yang ketiga, manusia ni ada baik buruk. So maksudnya korang semua pun kena terapkan adab dalam diri masing-masing. So itu kita punya podcast untuk minggu ni lah. Kita cerita pasal ragam manusia, sebab nak cakap pasal ragam manusia ni memang banyak, takkan habis. Macam Farah pun ada perangai dia. Apa hal pula gaya Ebrai aku kan? Tiba rasa perangai Farah. Ya. Episode minggu depan ragam Farah kan. So ya, titik bertindih salahkan dia. salahkan dia. Okay, ya. Jadi terima kasih sebab sekali lagi sudi menjadi tetamu podcast kami pada episod kali ini. Okay, jadi sekarang ni nampaknya masa amat menceburui kita. Okay, jadi terima kasih juga kepada para pendengar podcast di luar sana kerana masih
setia mengikuti podcast Kotak Suara dari episod 1 sampailah episod sekarang. Jadi anda boleh ikuti perkembangan kami di Insta Kotak Suara FM bagi yang baru mendengar, dan kami juga untuk memudahkan anda yang nak drive ke, nak tidur ke, atau yang sambil berjalan tu kan. Ya, boleh dengarkan kami juga di Spotify dan juga SoundCloud. Search sahaja Kotak Suara FM. Nak lagi mudah, klik sahaja link dekat bio Insta kami iaitu Kotak Suara FM. Yes, yang baru yang Mira boleh bagi tahu, kita dah ada Twitter. Dan selain tu, kita ada segmen baru. Segmen kita namakan Bisik Hati Ada Rasa. Gitu. Segmen Bisik Hati ni ada rasa di mana kita terima, Mira dengan Farah memang terima segala luahan, segala perkongsian kisah-kisah hidup korang. So maksudnya kita kongsikan rasa kita bersama. So mana yang best kita orang akan buat dalam bentuk puisi dan kita akan jadi video, kita share dengan semua orang. So jangan malu-malu tweet dengan kita orang, tweet dekat Kotak Suara FM, kisah apa hari ni, apa masalah. Kalau korang malu tak payah bagi nama pun tak apa. Mira dengan Farah akan sentiasa sokonglah apa yang korang buat. Contohnya macam Yat sekarang, betul tak Yat? Ya, betul. Ya, nak Okay. buat ke puisi salah ke aku? Boleh. Kita cuba. Kan, kalau ada puisi dia tahu dah daripada Iyat tu. Okey, jadi terima kasih dan jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Bye! Bye. Assalamualaikum. Bye.